Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sekalian yang menyaksikan pada pertemuan pada pagi ini, bertasdiklah dalam hati sekalian yang hadir menyaksikan. Saya raikan ke semua ahli keluarga saya dan para muallim, para muallimah, pencinta ilmu dan penuntut ilmu, keluarga besar dalam audio kuliah ini. Masya Allah, sesuatu itu dengan kehendak Allah, biiznillah, dengan izin Allah, kita dipertemukan untuk sekian kalinya. Alhamdulillah, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan antum semua, kalian semua dalam keadaan sehat walafiah. Mari bersama saya kita mengulangi doa yang warid daripada kauliah Nabi SAW sebagai suatu muqaddimah pada pagi ini. Alhamdulillah, ucapkanlah Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Minta kepada Allah. Masing-masing boleh sebut pada lidah kauniyah masing-masing. Allahumma inni, wahai Allahku, as'aluka al-afiyah, al-afiyah. Kurniakanlah kesejahteraan, keafiatan. Kita niat jamak untuk semua yang menyaksikan secara live maupun rakaman pada pagi ini. Allahumma inna nas'aluka wal afiyah fil hayatid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, walhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Taib, apa khabar semua sahabat-sahabat kenalan? Mudah-mudahan dalam keadaan, dalam perlindungan dan dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini bersama saya Wishmi, kita akan memperhalusi bagaimana satu topik ataupun satu tajuk yang berkaitan dengan satu nukilan oleh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni menyatakan dalam satu makalah dia, dalam menyatakan kekunci iaitu perdalamilah ilmu pengetahuan. Tajuk pada pagi ini iaitu tentang tuntutan untuk kita mendalami ilmu pengetahuan. Kita lihat bagaimana betapa orang-orang terdahulu daripada kita semua seumpama dinyatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, kegigihan para ulama silam di kalangan mereka iaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita melihat keadaan Abu Hurairah radhiyallahu an menghafal sebahagian besar hadis dan membahagikan malamnya kepada 3 bahagian. Yang pertama, bahagian malam yang pertama, penghayatan Abu Hurairah radhiyallahu an, kesungguhan dia menghafal al-hadis, ilmu yang
didapati daripada qauliyah Nabi SAW maupun fi'li maupun takririyah diamnya Nabi SAW itu dengan membahagikan malam pada tiga bahagian. Yang pertama, pada malam yang pertama, pada 1/3 malam yang pertama, dia belajar, dia menuntut ilmu. Yang kedua, pada peringkat malam yang kedua, 2/3 malam, maka dia akan mendirikan solat. Maka sebahagian daripada 1/3 itu untuk dia bahagikan untuk dia waktu dia rehat, yakni waktu dia tidur. Nak menyatakan apa? Kesungguhan. Salah seorang di antara sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Saya ambil 3 contoh bagaimana kesungguhan mujahadahnya para ilmuwan terdahulu daripada kita zaman mutahirin ini. Yang keduanya kita lihat contoh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berjalan sejauh 30,000 batu. 30k bahasa sekarang untuk mencari hadis dan menghafal 1 juta asar dan mewariskan 40,000 hadis dalam musnad. Musnad yakni musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, bagaimana kesungguhan Imam Ahmad bin Hanbal yang disebut sebagai pengasas kepada mempelopori mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal ini satu tokoh ilmuwan, anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i, iaitu salah seorang yang kanannya itu Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana kesungguhan anak murid kepada Imam Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal yang disebut mazhab Hanbali, yang sebahagian di tanah Arab sana beramal dengan pandangan sebahagian daripada pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dari segi sudut fiqh hatta dari segi sudut akidah dan sebagainya. Bagaimana Imam Ahmad kesungguhannya berjalan sejauh 30,000 k, 30,000 batu untuk mendapatkan ilmu hadis, dan kesungguhannya menghafal 1 juta asar, nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran daripada kisah para sahabat, kata-kata hikmah, Masya Allah, sehingga akan dinyatakan di sini faktanya dia telah mewariskan 40,000 hadis dalam musnadnya, meninggalkan khazanah mutiara ilmu hadis, lebih 40,000 ilmu hadis termaktub dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Taib. Yang ketiga, cukuplah 3 tokoh ini kita ambil sebagai satu renungan pada mukadimah ini, bagaimana kesungguhan Jabir bin Abdullah sanggup menempuh perjalanan selama sebulan ke Mesir semata-mata mencari satu hadis. Dengan maksudnya untuk mendapatkan ilmu hadis, dia yakni Jabir bin Abdullah sanggup menempuh perjalanan selama sebulan. Selama sebulan ke mana? Ke Mesir, untuk mendapatkan satu hadis. Punya bersungguhnya untuk mendapatkan keberkahan daripada juzuk ilmu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kesungguhan para ilmuwan terdahulu, maka kita boleh ambil contoh. Baik, pada pagi ini kita masuk dalam perkara ataupun bab yang menyatakan ataupun tajuk yang telah dinyatakan dengan begitu baik oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni. Dr. Ain Abdullah Al-Qarni seorang muallim, hafiz Quran, seorang yang mahir, arif tentang usuluddin, ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia masih hidup. Dr. Ain Abdullah Al-Qarni musannif kitab La Tahzan. La Tahzan, jangan kamu bersedih. Itu pengarang kitabnya.
Begitu juga Dr. Ain Abdullah Al-Qarni juga pengarang kitab, iaitu kitab apa? Kitab Ihfazillah Yahfazka. Ihfazillah Yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Itulah ketokohan biodata Dr. Ain Abdullah Al-Qarni. Maka pada pagi ini saya mengambil satu makalah motivasi daripada Dr. Ain Abdullah Al-Qarni ini. Dia menyatakan beberapa perkara. InsyaAllah kita mudah-mudahan kita sabar, tenang seketika di lokaliti masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi Ruslan. Kita lihat beberapa sahabat pada pagi ini yang hadir dalam live ini. Masya Allah, Siti Ramzan dan Johani Max, macam-macam nama. Masya Allah. Jamilah Samsuri, Maziah Tironi. Masya Allah. Mudah-mudahan kalian semualah yang tak tersebut pada lidah saya ini, mudah-mudahan kalian dalam keadaan dijamin rahmah, barakah dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Entah apa dia dibuatnya, wallahu alam. Mudah-mudahan selamat pagi, selamat sejahtera dan dah bersarapan. Bagi orang yang tidak berpuasa, alhamdulillah breakfast satu yang sunnah diambil. Yang sedang bertugas dalam perjalanan, siru ala barakatillah, maupun dalam perjalanan dalam kehidupan sebenarnya. Latifah Dahlan daripada Ampang Kelia, Masya Allah, saya raikan, maknanya sahabat-sahabat kenalan, ahli keluarga sekalian. Taib. Bagaimana Dr. Ain Abdullah Al-Qarni menyatakan, jika kamu mengidamkan kemuliaan yang dicita-citakan, maka jangan berpuas hati dengan sesuatu yang ada di bawah bintang. Ini kenyataan kata-kata hikmah Dr. Ain Abdullah Al-Qarni. Saya ulang balik, jika kamu mengidamkan kemuliaan yang dicita-citakan, maka jangan berpuas hati dengan sesuatu yang ada di bawah bintang. Masya Allah. Dengan maksud apa di sini? Saya dan kita semua ada cita-cita. Cita-cita ni disebut vision, ataupun disebut seumpama wawasan, ataupun dalam memenuhi wawasan itu kita sebut sebagai misi. Misi untuk mencapai sesuatu yang kita hasratkan. Maka setiap orang ada cita-cita dia. Dia beza cita-cita dengan angan-angan. Cita-cita ni kena ada usaha, ikhtiar, kemudian disulami dengan mujahadah, kesungguhan, beramal dengan keyakinan yang pastinya minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, la haula wala quwata illa billah, untuk kita, untuk Allah Subhanahu Wa Taala bantu hikmat sokongan kepada kita semua untuk mencapai maksud cita-cita itu. Dia bukan angan-angan. Angan-angan ini satu lintasan juga, tapi tidak disulami ataupun disusuli dengan usaha ikhtiar yang bersungguh-sungguh. Itu angan-angan dia bagi. Sekadar lintasan, fikirannya tergambar untuk mencapai sesuatu maksud, tetapi gerak kerja tidak dilakukan. Gerak kerja tidak dilakukan. Maka di sini dinyatakan oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni menyatakan, jika kamu mengidamkan kemuliaan yang dicita-citakan, satu kemuliaan, semua kebanyakan saya di antara kita lah, kita nak jaga maruah diri kita. Dengan apa sebenarnya maruah diri ini dijaga, perhalusi dengan maksud apa? Wasilah dengan iman, dengan ilmu. Barulah maknanya maruah, kemuliaan itu, diri kita ini terbela. Kerana yang menjaga segala maslahah, segala keperluan, ataupun segala sesuatu yang
yang bertujuan. Semuanya adalah dalam pentadbiran Rabbal Alamin. Maka jika kita ada hasrat, ada keinginan, ada cita-cita untuk mencapai satu maksud target dalam hidup, maka apa? Maka jangan berpuas hati dengan sesuatu yang ada di bawah bintang. Maksudnya ini satu kinayah, perumpama, satu kata-kata, nukilan kata-kata Dr. Ain Abdullah Al-Qarni ini supaya kita berfikir. Bawah bintang ni maknanya jangan sibuk dengan keduniaan. Jangan sibuk dengan sekadar apa yang kita lihat saja di depan mata kita. Sedangkan future ataupun masa depan ini adalah sesuatu yang tidak kita ketahui. Benar, sesuatu yang tidak kita ketahui. Masa depan ini sesuatu yang kita tidak ketahui. Namun demikian kita boleh minta Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan motivasi pada diri saya dan di antara kita semua supaya Allah bangkitkan dengan satu iltizam, satu semangat. Dalam masa yang sama kita sedarkan diri kita jangan terpana dengan yang sementara ini. Sedangkan wawasan kita adalah wawasan akhirat. Kita semua ni adalah warga akhirat. Bukan sekadar hidup di dunia yang sementara ini untuk kita sekadar dengan maksud apa? Tidak tahu mana hujung pangkalnya. Mana pangkal, mana hujungnya. Pangkal dan hujung ini semuanya warid daripada Allah Subhanahu Wa Taala, datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Baik. Termasuklah hayat kehidupan. Namun demikian, bagaimana dinyatakan dan dengan maksud untuk kita mencapai satu kemuliaan yang dicita-citakan, maka jangan berpuas hati dengan sesuatu yang berada di bawah bintang ni. Maksudnya sesuatu yang ada sekarang ni. Yang ada sekarang ni. Jadi suatu kata-kata yang boleh membina, merangsang sekiranya kita bawa bertenang, kita memikirkan bagaimana, apa sebenarnya hikmah kata-kata Dr. Ain Abdullah Al-Qarni ni. Yang kita nampak itu yang kita sekadar mana berdasarkan ilmu dan pengetahuan kita. Sedangkan Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Baik. Bila sebut bintang, kita ambil maklumat fakta semasa sebagai suatu sedikit tambahan. Baik. Dalam beberapa bulan yang lalu, satu astronot, seorang astronot yang disebut namanya seingat saya iaitu Yang Liwei. Dia seorang pilot yang telah dihantar ke angkasa oleh kerajaan pemerintah China. Apabila astronot, ini dia dipanggil pilot ni, kalau flight ni dia panggil juru terbang. Maka astronot ini kerajaan pemerintah China telah memilih salah seorang di antara rakyat warga China itu, seingat saya namanya Yang Liwei. Dia telah dihantar dengan kemampuan logistik dan sebagainya lah oleh pemerintah China. Dia naik ke angkasa ni. Macam dulu kita punya maklumat sejarah, kita ketika belajar sejarah dalam sains, subjek sains, kita mendengar tokoh nama seumpama astronot yang terdahulu, disebut Armstrong. Disebut apa tu, nama di antara tokoh yang naik tu, naik ke bulan itu, naik ke angkasa itu. USA, daripada pemerintah USA menghantar astronot itu.
yang naik ke angkasa. Neil Armstrong, seingat saya tokoh itu, ataupun beberapa tokoh yang selepas pada itu. Tapi yang terkini ini, kerajaan China menghantar seorang tokoh, maknanya dilatihnya seorang yang berilmu, kemudian dihantar untuk mengkaji pergerakan orbit dan bintang di angkasa raya. Tiba-tiba jumpa suatu keadaan, subhanallah, dia sempat merakamkan satu gema suara yang berbunyi di angkasa lepas, di angkasa raya sana, di galaksi angkasa raya sana. Apabila dia sempat merakam dengan jelas satu gema suara, seumpama ketukan pintu mengetuk tek tek tek, seumpama satu suara yang gema daripada suatu ketukan. Maka bila diteliti, gema suara itu berpunca daripada satu sumber, iaitu daripada satu bintang. Satu bintang. Maka subhanallah, apa yang berlaku, kita merujuk ilmu Quran, iaitu berada pada ayat dalam satu surah, iaitu suratul Tariq. Suratul Tariq. Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mal-tariq. An-najmu as-sakib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Dinyatakan demi langit dan yang datang pada malam hari. Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Iaitu bintang yang cahayanya menembus. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dengan rasminya, tidak ada suatu jiwa pun, yakni diri, melainkan ada penjaganya. Masya Allah. Sesuatu itu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Suratul Tariq. Apa maksudnya At-Tariq ini? Tariq itu, maka dari segi bahasanya, iaitu bintang yang mengetuk. Dari segi bahasanya, iaitu satu ketukan, sumber daripada, maknanya ketukan yang dalam keadaan kedengaran daripada lokaliti satu bintang. Dan itulah disaksikan oleh Yang Wei itu, seorang tokoh astronaut China yang telah naik ke angkasa beberapa bulan yang lalu. Dia sendiri merakamkan dengan jelas betapa ada satu gema ketukan, seumpama benda yang diketuk, benda yang diketuk. Begitulah lebih kurang. Jadi sumber daripada satu bintang. Kita dapati dari segi ilmu tafsir, subhanallah, betapa di sini dinyatakan tentang At-Tariq itu, iaitu Tariq itu, iaitu maksudnya dari segi bahasanya bintang yang mengetuk. Satu ketukan bersumber daripada satu bintang. Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Maknanya Allah Rabbul Jalil telah memberi penerangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih 1400 tahun yang lalu. Kalamnya berbicara, memberi penjelasan kepada Rasulullah SAW, memberi penerangan. Memberi penerangan kepada baginda Nabi SAW lebih 1400 tahun yang lalu kepada maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu wahyunya menyampaikan mesej yang jelas kepada baginda Nabi SAW betapa bagaimana Allah bersumpah, was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan datangnya yang datang pada malam hari itu. Itu satu jenis bintang, yang mana tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq, an-najmu sakib. An-najmu sakib ini
iaitu bintang yang cahayanya menembus. Jadi subhana rabbiyal azim. Ini satu dalil yang terang kepada astronot apabila dia mendarat ke bumi, dia menyaksikan, dia mendapati adanya satu surah yang membincangkan satu keadaan, iaitu mendengar seumpama ketukan di pintu yang sumbernya daripada satu bintang. Wallahu a'lam, Allah saja yang mengetahui. Namun dalam Quran telah mengkhabarkan lebih 1400 tahun yang lalu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai yang berilmu, beriman kepada Allah, apa saja yang Allah telah sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita yakin betapa Allah, kerana dia yang menjadikan alam ini, tentulah dia maha bijaksana, menyusun atur strategik, sehingga Allah mengingatkan kita pada ayat yang keempat itu, tidak ada suatu jiwa pun diri melainkan ada penjaganya. Penjaga pada diri saya, kanan dan kiri, bukan sekadar kiraman katibin, namun unit-unit amal Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah, dan kamilah peneman-peneman kamu masa hidup di dunia dan di akhirat, apatah lagi. Maknanya apa? Ayat itu sebagai suatu pencerahan kepada saya dan kita semua. Hakikatnya Allah izin malaikat diperintahkan menjalankan tugas sebagai unit amal kepada perintah Allah untuk melindungi, untuk menemani, untuk memelihara kita dalam segi gerak kerja. Tu Masya Allah, beruntung sungguh sesiapa yang meyakini sebagaimana iman yang ada pada Rasulullah SAW, maka kita ittiba', kita ikut sunnah Rasulullah. Waktu pagi Rasulullah menyatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takinni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum. Sengaja saya ulang kali ketiga dalam pertemuan di audio kuliah ni. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini satu lafaz qauliah Nabi SAW di waktu pagi. Dan di waktu petang Rasulullah mengungkapkan, dijadikan zikir ataupun dijadikan wirid ini, iaitu Ya Hayyu Ya Qayyum, yang sentiasa hidup. Rasulullah wasilahkan dengan sifat Allah yang sentiasa hidup, Al-Qayyum, yang terus menerus menguruskan makhluk, berdiri dengan sendiri. Aslih li sya'ni kullahu, daku memohon pertolongan dengan rahmahmu. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, janganlah engkau menyerahkan nasibku pada diriku sendiri walaupun sekelip mata. Saya ulang sebut, kita ucapkanlah pada waktu pagi, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, janganlah engkau menyerahkan nasibku pada diriku sendiri walaupun sekelip mata. Inilah suatu lafaz yang warid daripada, di antara yang lafaz yang datang daripada qauliah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Elok untuk kita guna pakai, kita hafaz, bukan setakat hafaz, hadirkan hati ketika mengungkapkannya, kerana untuk memenuhi cita-cita dalam kehidupan saya dan kita semua, perlunya kita sandarkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka bukan setakat itu dijadikan kata-kata hikmah oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni. Di sini dinyatakan yang kedua, jadilah seumpama orang yang kakinya berpijak di tanah, tetapi cita-citanya setinggi bintang di langit. Masya Allah. Saya ulang sebut, Dr. Ain Abdullah Al-Qarni menyatakan, jadilah seperti orang yang kakinya berpijak di tanah, tetapi cita-citanya setinggi bintang di langit. Maknanya apa? Maknanya apa? Kita sedar, kita ini sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan Allah beri kudrah 4 kerat ini. 4 kerat ni maksudnya ada tangan, ada kaki.
tulang empat kerat lah. Orang lama sebut tulang empat kerat ini. Maka apa yang sepatutnya kita usaha lakukan, maka kita seumpama disebut berpijak di bumi yang nyata. Berpijak ni biasa kita dengar, berpijak di bumi yang nyata. Namun demikian pada pagi ini Dr. Ain Abdullah Al-Qarni menyatakan, jadilah seperti orang yang kakinya berpijak ke tanah, berpijak di tanah. Maknanya kita kena sedar kita ni setara mana, kita ni ada potensi ke tidak. Dan tentu setiap orang ada potensi dia, ada prospek, ada peluang bagi dia untuk dia mempertingkatkan amalnya. Sama ada amal-amal kerja yang sedia ada, apatah lagi nilai amal akhirat. Yang saya sebut tadi, betapa kita ini semua warga akhirat, warga syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam kita perjalanan, kita kena sedar dalam kehidupan ini, iaitu kita perlu mencapai suatu ketinggian maksud hidup, iaitu kita kena mencapai satu standard dalam kehidupan ini. Seumpama kita kena sedar diri kita bukan sekadar hidup sementara di dunia ini, tapi ada nilai akhirat yang perlu kita adun, kita sulami hidup kita ini supaya bermakna. Bukan sia-sia kehidupan ini. Namun demikian bukan kita terpana dengan kehidupan yang sementara. Apabila diberi harta ilmu, termasuk juga diberinya harta, diberinya aset nilai, tambah seumpama kekuatan, pengaruh, apa saja yang telah Allah kurniakan kepada saya dan di antara kita, maka sebenarnya kita guna pakailah sebaik-baiknya, sebaik-baiknya. Kerana cita-cita sebenarnya, hakikat kehidupan kita ini, di antara cita-cita yang menjadi agenda maksud kehidupan ini, iaitu kita beribadah kepada Allah sedapatnya dengan wasilah amal kerja buat kita ini. Tak dilarang untuk kita melakukan sembarang pekerjaan urusan keduniaan. Namun sekiranya kita bijaksana, kita jadikan dunia ini sebagai jambatan akhirat. Nak jadi apa pun dari segi kerjaya, silakan. Contohlah berapa contoh yang boleh kita nak jadi seorang ahli perniagaan, maka jadilah. Gunakan sebaiknya perniagaan yang kita ada itu, kita bangunkan, kita usaha majukan. Sesiapa yang nak, tentulah ada cita-cita dalam kehidupan dia untuk maju dalam seumpama bidang perniagaan dia, maka dia usahalah. Usahalah sedapatnya dengan ilmu, dengan iman. Tak cukup dengan ilmu saja, tapi dengan iman kepada Allah. Kerana bab rezeki, pencarian rezeki, termasuk ahli perniagaan ataupun pekerja di sektor swasta maupun pekerja di sektor awam, government in government, dalam kerajaan sekalipun, subhanallah, kesemua itu berada di level mana pun, setinggi pangkat mana pun, kita dan sebagainya, di antara kita dan sebagainya, maka kita kena sedar. Kita walaupun dah ada sampai tahap maknanya pangkat itu dah mencapai CEO, contoh, yang bawah ni pekerjaan peringkat pegawai ni satu standard lah. Tapi dalam masa sama, yang bawah ni, staf yang biasa macam saya dan kita semua, mungkin maknanya ataupun di level pertengahan, ataupun di peringkat pegawai jabatan dan sebagainya, ataupun perusahaan ataupun perniagaan yang sendirian berhad, enterprise dan sebagainya, kita boronglah pada pagi ini. Maksudnya telah ada, sedia ada apa yang kita ada, namun demikian kita boleh tingkatkan nilai tambah misi kehidupan ini dengan wawasan apa? Wawasan akhirat. Tidak dilarang kalian nak berkerjaya, namun ada nilai akhirat yang mana ada, seumpama dalam perniagaan, ada perniagaan yang tidak pernah rugi.
dalam surah Al-Fatir, sila semak sebagai satu kerja home, stay at home, dah lepas musim stay at home ini, maka ada masa homework itu boleh kita adakan pada diri saya dan di antara kita, itu kita mencari nilai maksud bagaimana seumpama ada nilai perniagaan yang tak pernah rugi. Apa nilainya? Termaktub dalam surah Al-Fatir pada satu ayat. Sila semak, cari terjemahannya, cari tafsirannya. Ada satu jenis perniagaan yang tidak pernah rugi. Maka perniagaan yang tak pernah rugi itu bukan mesti ahli perniagaan saja yang hadam ataupun yang perlu ambil cakna ataupun perhatian. Kita yang tidak bekerja kerajaan maupun swasta, maupun kita bekerja sendiri sekalipun, ataupun kita di mana-mana bidang sekalipun, sebenarnya ada satu perniagaan yang Allah tawarkan, yang telah Allah tawarkan tidak akan rugi selama-lamanya. Jadi bila Allah sendiri yang tawarkan, di situlah kebijaksanaan saya ini, dan kita di antara kita untuk mencapai maksud apa yang tersirat daripada apa yang tersurat dalam surah Al-Fatir. Ada satu surah Al-Fatir. Baik. Dinyatakan di sini dalam makalah ini, dulu manusia hanya berangan-angan untuk mengembara ke angkasa lepas. Hari ini angan-angan itu sudah menjadi satu kenyataan. Tetapi adakah kenyataan akan terukir tanpa bahan bakar dan tunjahan yang super kuat? Masya Allah. Dulu manusia hanya berangan-angan untuk mengembara di angkasa lepas. Ni cita-cita mungkin, ataupun kebanyakannya melihat, umat terdahulu dia melihat ke angkasa. Tu yang bukan senang nak beriman dengan keimanan yang sebenar. Seumpama imannya Abu Bakar As-Siddiq apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, mengkhabarkan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, perjalanan darat Isra wal Mi'raj, naik ke langit, dan Mi'raj itu naik ke tingkatan langit demi langit. Bagaimana iman Abu Bakar As-Siddiq? Mengiyakan apa-apa saja yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Barang mustahil, maknanya perkara yang mustahil di fikiran umat manusia, boleh menerima dari segi logik akal. Tak munasabah. Rasulullah SAW dalam satu hari satu malam boleh maknanya bergerak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa di Palestin sana. Kemudian sampai di Masjid Al-Aqsa, bukan setakat sampai, tapi naik Mi'raj lagi ke langit. Langit demi langit itu. Itu yang segala abu tu, maknanya mereka mempersenda dan mengambil kesempatan untuk menghina, mempelekehkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, asuhan tarbiyah iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah beriman dengan peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Maka kita umat mutahirin ini, kita kena yakin cita-cita ini sebenarnya bila kita letak sebagai suatu yang kena pada tempatnya, insya-Allah kita akan sampai kepada maksud. Seumpama hari ini angan-angan itu sudah menjadi suatu kenyataan, tapi adakah kenyataan akan terukir tanpa bahan bakar dan tujahan yang super kuat? Seumpama telah saya contohkan tadi. Dan astronot yang sebelum ini, alhamdulillah telah sampai ke tingkatan angkasa galaksi di angkasa lepas sana. Cuma sampai sungguh ke bulan ke tidak, wallahu alam. Itu ada perbahasannya. Tapi maknanya untuk mengkaji sejauh mana bintang, subhana rabbiyal azim, sebenarnya ada bintang yang subhanallah, subhana rabbiyal a'la, ada bintang lebih besar daripada matahari. Itu sahih berdasarkan kajian saintis.
Saintis dapati maknanya betapa banyaknya bintang lebih besar daripada matahari. Bumi ni pun kita ke hulu ke hilir rasa dah besar dah. Tapi itulah dengan hikmah daripada Allah, rupanya ada masa kita rasa bumi yang luas ni jadi ke hulu ke hilir jumpa orang yang kita ingin jumpa, kita hasratkan jumpa. Rupanya bumi ni bukan luas mana pun. Ke hulu ke hilir dan sebagainya, rupanya jumpa kawan-kawan kita ataupun sahabat-sahabat kita ataupun ahli keluarga kita. Kita daripada Johor, kita pergi belah pantai timur ataupun ke belah utara. Kita ingat kita yang boleh sampai saja. Rupanya jiran kita ataupun sahabat kita, add friend kita dalam Facebook dan sebagainya, rupanya sampai juga di pantai timur, sampai juga di belah utara sana. Rupanya bumi ni bukan luas mana pun. Bila Allah izinkan perkara itu, kita nikmati. Subhanallah. Jadi nak menyatakan apa tadi, cita-cita itu perlunya satu kemampuan untuk mencapai, bukan angan-angan. Dia perlukan kesungguhan dan pengorbanan, barulah tercapai. Taib. Dinyatakan di sini lagi untuk ketiga, nukilan makalah Dr. Ain Abdullah Al-Qarni menyatakan, sesiapa yang cita-citanya hanya untuk syahwahnya dan mencari kenikmatan hidup semata-mata, maka banyak kegagalan yang akan ditemui, terselahlah kekurangan dan terdedahnya aibnya. Subhana rabbiyal azim, hasbunallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Satu ucapan minta sokongan hikmat Allah sebaik-baik, hasbunallah wa ni'mal wakil, sebagai apa? Sebaik-baik, sebagai pelindung dan sebaik-baik teman, Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dalam perjalanan kehidupan kita ini, ada kalanya fitnah, dugaan, ujian ini, ketika kita nak mencapai suatu maksud dalam kehidupan, maka Dr. Ain Abdullah Al-Qarni menyatakan satu ingatan, cita-cita yang sesiapa yang cita-citanya hanya untuk syahwahnya, dengan maksud kehendak, keinginan, hasratnya berkaitan dengan syahwahnya, dan mencari kenikmatan hidup semata-mata, maka akan banyaklah kegagalan yang akan ditemui, terselahlah kekurangan dan terdedahnya aibnya. Sesiapa, maksudnya beginilah lebih kurang, sesiapa yang mengikut kehendak, keinginan, hawa nafsunya dalam kehidupan, dia merasakan hidup ini semua dia boleh buat. Dia bebas melakukan apa saja berdasarkan syahwah, keinginan dia. Dalam dia melepaskan ataupun dia untuk mencapai keinginan sesuatu yang diingini ataupun disukai ataupun dikasihinya, dengan maksud dia menikmati hidup yang sementara ini, tanpa maknanya dia mengingati betapanya ada hari pembalasan ataupun apa-apa saja yang sebenarnya kehidupan ini bukan sekadar dilampiaskan ataupun mengikut keinginan hawa nafsu dunia yang semata-mata, tetapi sekiranya kita bijak, susun atur strategi, nafsu itu kita asuh menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang baik, yang berjiwa tenang, insya-Allah. Nak boleh nafsu yang berjiwa tenang itu tentu ada tarbiyahnya, pendidikannya, ada asuhannya. Maka dengan ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah, insya-Allah menjamin kesejahteraan kehidupan umat manusia. Sesiapa yang memperhalusi, ada ilmu, walaupun mungkin kita baik sangka sesama kita yang kurang ilmu pun, namun sekiranya ada iman dalam dada, semakin dia yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, dia punya satu maksud dalam kehidupan, sementara hidup ni dia nak buat amal kebajikan,
dia nak buat amal kebaikan sementara baki hayat kehidupan ini, maka insya-Allah Allah akan menemani dia. Sebagaimana Allah menemani golongan yang bertakwa ataupun golongan yang mempertingkatkan amal, golongan muhsinun. Bagaimana Allah jamin, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya kami, kata Allah, akan menemani orang yang bertakwa dan orang yang sering mempertingkatkan iman dia, amal dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah jamin dalam kehidupannya. Namun demikian, sesiapa yang mengikut nafsu, maka sebenarnya dia akan menempuh kegagalan dalam kehidupannya. Mungkin pada permulaan langkah dia nampak on track, tapi belum tentu pertengahan maupun hujung landing time dia itu dalam keadaan terjamin, dalam keadaan suka-suka, kemudian sampai tahap berfoya-foya, dia bebas melakukan apa saja mengikut nafsu syahwah, keinginan dia mencapai satu maksud kehidupan dengan maksud yang tidak benar ataupun tidak mengikut garis pandu syariat Allah ataupun peraturan-peraturan ataupun hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebenarnya ada masa Allah lepaskan tali hubungan dengan hamba-Nya yang disebut istidraj. Bila mana istidraj ini berlaku pada seseorang, maka itu sebenarnya satu keadaan, sebenarnya dia akan mengalami satu keadaan permulaannya nampak seumpama dia tidak mengalami apa-apa, dia rasa seronok, dia rasa suka dalam kehidupan, dia boleh buat, Allah tak datangkan apa-apa musibah pada dia dan sebagainya. Kita lihat kisah Fir'aun, subhanallah, dalam kehidupannya penuh dengan kemewahan, tak pernah sakit Fir'aun ni, tak pernah demam, jarang, mana tidak pernah berlaku kesusahan dalam kesulitan dalam kehidupannya. Semua dilengkapi dengan kemudahan dan sebagainya. Dia memiliki satu aset, nilai dunia yang begitu bernilai. Namun demikian, apabila hukuman Allah sampai di penghujung nyawanya, kita lihat waktu itulah Allah ni sifat dia al-adlu, maha adil. Cuma kita yang seumpama saya, orang awam, dan kita semua orang yang pertengahan maupun orang yang diberi sedikit sebanyak amanah ataupun kelebihan tertentu dan sebagainya, subhana rabbiyal azim, kita kena berhati-hati kerana ada ayat-ayat Allah yang mengingatkan tentang apakah kita terpedaya dan keadaan tidak timbul seumpama zon yang tenang, tidak berlaku apa-apa, sedangkan ada masanya Allah datangkan musibah dalam kehidupan. Sebenarnya tertimpa musibah ini adalah satu lumrah tabi'i, sunnatullah, dan telah berlaku pada sunnah Rasulullah SAW, hatta sunnah para awliya, para nabi dan lagi Rasul Allah. Mereka Rasul ulul azmi, mereka semua diuji begitu hebat. Begitu juga di antara yang paling hebat itu yang berlaku pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana, apakah Rasulullah tidak diuji dengan nafsu syahwahnya? Diuji. Namun demikian Allah tenteramkan jiwa Nabi dengan nilai akhirat. Kerana apa? Ada nilai agama, jiwa agama yang diterapkan dia dengan jiwa keimanan, dibasuhnya. Maknanya dada Rasulullah itu dibuka, dioperate, jantung ataupun hatinya dibasuh. Dibasuh dengan apa? Dengan dilihat, bagaimana kita lihat flashback balik kisah operation pembelahan dada kepada baginda Nabi SAW. Peristiwa satu peristiwa, iaitu di peristiwa Isra wal Mi'raj. Rasulullah SAW dibedahnya daripada petunjuk di bahagian bawah halkum ini sampailah ke bahagian bawah, bahagian hari-hari ini. Dibelahnya dada, kemudian diambilnya seketul daging, yakni jantung ataupun hati ini, dibasuhnya dalam satu bekas yang
dibasuh dengan air zam-zam. Bekas tu pada emas dan perak. Kemudian bila dituang dengan siraman iman dalam hati qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam jantung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disiram, disemainya iman yang benar kepada Allah. Kemudian setelah proses itu berlaku, ditutupnya balik dada Rasulullah SAW. Punya hebatnya teknologi Allah. Sekarang ni ada bukti ke tidak? Ada bukti. Dulu ketika hayat Nabi SAW, mungkin sekiranya tak ada iman yang benar, maka semua orang boleh tolak dakwaan Rasulullah SAW. Peristiwa yang berlaku Mi'raj ataupun Isra' wal Mi'raj Nabi SAW itu boleh ditolak. Namun demikian sekarang ni terbukti. Seumpama operation pembedahan sekarang ni, ada bilik bedah, ada doktor bedah real, boleh maknanya keluarkan jantung tu, boleh keluar, boleh tukar pula, ada spare part dan sebagainya. Kemudian boleh dijahit semula dengan kepakaran yang Allah izin. Terbukti. Maknanya 1400 tahun yang lalu, subhanallah, perkara yang sama berlaku, cuma dalam keadaan yang berlainan, tanpa maknanya penglibatan manusia, melainkan unit amal Allah yang bertugas, para malaikat Allah yang menjalankan tugasnya, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maknanya apa? Maksud yang ketiga pada pagi ini, iaitu sekiranya di antara saya dan di antara kita mengikut hawa nafsu, maka tentu kita akan mengalami kegagalan dalam kehidupan. Akan terselahlah kekurangan dan terdedahnya aib. Yang malunya kita sendiri, yang aibnya kita sendiri, kerana kita mengikut hawa nafsu kita. Waliyazubillah, minta perlindungan Allah. Seumpama yang telah saya ulang sebut beberapa siri yang lepas, bagaimana minta supaya Allah lindung. Allahumma janibni munkarati wa akhlaki wa a'mali wa ahwa'i wa adwa'i. Allahumma inni, wahai Allahku, Allahumma janibni, Allahumma janibni, Allahumma janibni, wahai Allah, lindungilah aku. Wa akhlaki, Allahumma janibni munkarati, daripada kemungkaran akhlak dan daripada kemungkaran amal. Wa a'mali wa ahwa'i, daripada kemungkaran hawa nafsu. Wa ahwa'i wa adwa'i, dan daripada bahaya punya penyakit. Penyakit yang berjangkit ataupun termasuk coronavirus ni. Saya ulang sebut, semua ikut. Allahumma janibni, Allahumma janibni, Allahumma janibni munkarati wa akhlaki wa a'mali wa ahwa'i wa adwa'i. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Kita yang sebut, mudah-mudahan Allah jamin. Pada tiap diri yang meminta kepada Allah, Allah akan jamin daripada terselamat daripada kemungkaran akhlak, kemungkaran amal, kemungkaran hawa nafsu dan penyakit yang berbahaya, berjangkit dan sebagainya lah. Taib. Beberapa minit yang baki ini dinyatakan oleh Dr. Aib Abdullah Al-Qarni, menyatakan pedang itu boleh membunuh hanya ketika berada di tangan orang yang berani. Tangan yang berani didorong hati yang kental. Semua orang memiliki hati walaupun tidak berpedang. Masya Allah. Kita ulang sebut untuk kali kedua, mudah-mudahan boleh memperhalusi perkara ini, apa hikmahnya. Pedang itu boleh membunuh hanya ketika berada di tangan orang yang berani. Maknanya fungsi pedang sebagai satu senjata boleh membunuh. Kerana apa? Kerana adanya seorang yang berani gunakan pedang. Gunakan pedang itu kerana maknanya digunakan sebaiknya dengan sifat beraninya, maka dia hayak pedang itu. Seumpama, bukankah kita bila sebut pedang ni ada disebut Saifullah, pedang Allah. Di antara yang digelar pedang Allah ni iaitu Khalid Al-Walid, seorang
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid al-Walid, panglima tentera muslimin yang berperanan besar ketika dalam peperangan yang begitu hebat. Seingat saya dalam peperangan Mu'tah, seingat saya, ataupun peperangan Tabuk, ingat saya peperangan Mu'tah. Khalid al-Walid susun strategi mengambil alih panji tentera, bendera Islam itu diambil alih oleh Khalid al-Walid dalam kedudukan tentera muslimin yang terhad berbanding dengan tentera Rom pada waktu itu yang berjumlah lebih 200,000 tentera di sebelah lawan tentera muslimin itu, subhanallah. Sedangkan tentera muslimin dalam keadaan yang bilangan yang kecil, seingat saya dalam 30,000 ke. Wallahu alam, cuma cek balik dalam sirah Nabawiyah ketika membincangkan perkara itu, mengkhabarkan perkara itu, subhanallah. Nak menyatakan apa? Maknanya kena ada keberanian guna pedang ini untuk membunuh dengan strategi. Namun demikian, apa maksud yang tersirat dalam kata-kata hikmah ini? Tangan yang berani didorong hati yang kental. Semua orang memiliki hati walaupun tidak berpedang. Tangan yang berani didorong hati yang kental. Maknanya yang nak boleh angkat pedang ini dengan apa? Dengan maksudnya dia punya kekuatan hati. Tangan ini diperintahkan maknanya oleh satu kuasa, satu autoriti yang lebih berautoriti, iaitu hati. Kerana ada hadis ataupun ada nukilan ataupun ada syarah betapa para ulama mengisyaratkan hati ini ibarat sultan, sebagai raja. Dia boleh memerintahkan anggota-anggota tubuh yang lain untuk berperanan. Bila seseorang itu memiliki hati yang kental, yang kuat, yang punya jati diri, yang punya vision, punya satu jiwa yang besar, subhanallah, waktu itulah dia akan mampu untuk melakukan sesuatu yang pada adatnya mustahil. Pada adatnya maknanya dalam keadaan yang terhad oleh orang lain. Namun demikian, oleh kerana kebijaksanaan, hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mencampakkan satu nilai keberanian, sifat dia berani. Dalam maksud yang sama, sebenarnya semua orang ada potensi. Semua orang memiliki hati walaupun tidak berpedang. Maknanya kemuskilan di sini sebenarnya kita boleh gunakan kekuatan yang ada pada diri kita masing-masing. Sebenarnya kita pun ada potensi. Saya ataupun di antara kalian pun ada potensi. Ada. Kalau kita lihat, bagaimana kita lihat peristiwa yang benar-benar kita musyahadah menyaksikan, ada mereka yang OKU, namun mereka begitu genius. Mereka, Masya Allah, di antaranya OKU ini sampai menjawat jawatan dalam satu jabatan ataupun satu organisasi itu. Lebih baik daripada kedudukan daripada orang yang di bawahnya. Tapi dia OKU. Ataupun maknanya ada sehingga tahap OKU, orang kurang upaya ni, dia memiliki aset sampai dia sendiri sebagai CEO ataupun manager dalam satu-satu syarikat itu. Ini terbukti jelas. Kita lihat, kita ambillah contoh yang baik juga dalam perjuangan ini, iaitu seumpama Syekh Ahmad Yasin, almarhum Syahid Syekh Ahmad Yasin. Siapa tak kenal, Allah uji dia sampai di penjaranya, sampai dalam keadaan, walaupun dalam keadaan dia lumpuh separuh badan ini, tapi maknanya kekuatan hatinya, sehingga maknanya umat, rakyat Palestin mengangkatnya sebagai rujukan, sebagai satu role model dan sebagai satu pemimpin Hamas pada waktu itu. Syekh Ahmad Yasin, orang yang maknanya yang dah berumur, senior citizen, lebih 60 tahun, 70 tahun umurnya. Bagaimana Israel, punyalah kesukaran Israel mengambil masa yang begitu lama untuk membunuh
nak membunuh Syekh Ahmad Yassin pun dengan strategi kena hantar maknanya helikopter Apache di waktu subuh yang begitu hening di suatu hari. Bagaimana Allah izin perkara itu berlaku. Dan bila maknanya perkara itu berlaku, kita umat Islam seluruh dunia menyaksikan bagaimana perjuangan Syekh Ahmad Yassin mendidik, mentarbiah umat rakyat Palestin, bagaimana dengan roh keimanan yang kental kepada Allah, walaupun dia duduk dalam satu di atas kursi wheelchair itu, namun dia boleh memimpin menggunakan akal yang waras berdasarkan panduan ilmu wahyi maupun ittiba' sunnah dengan keimanan kental, menjadi rujukan pada organisasi Hamas ataupun sebahagian di antara sejumlah rakyat Palestin itu mengangkat kemudian Syekh Ahmad Yassin itu. Subhanallah. Maknanya nak mati itu pun Israel, nak membunuhnya pun Israel terpaksa menggunakan kelengkapan persenjataan yang canggih. Attack peluru berpandu waktu itu Syekh Ahmad Yassin dalam perjalanan ataupun balik daripada solat berjemaah di waktu subuh itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana apa tadi? Kerana kekuatan hati. Maka kita semua ada memiliki hati, masing-masing ada hati, maka kita boleh guna pakai hati yang ada ini untuk kita generate, minta yang mukalliban qulub sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas jalan agamamu, jalan mentaatimu. Jadi untuk berjaya dalam kehidupan begitu juga. Maknanya minta Allah timbulkan paradigma yang baru. Maknanya suatu cita-cita, keinginan yang sebenarnya hikmah daripada kemakbulan doa, diterimanya amal di dalam bulan Ramadan baru-baru ini. InsyaAllah mudah-mudahan sebahagian ataupun yang menyaksikan di antara kita ini, subhanallah, Allah tunaikan janjinya. Hikmah daripada tarbiyah Ramadan sebenarnya apa yang kita amalkan sehingga kan kita baik sangka dengan iman yang benar kepada Allah. Allah memakbulkan doa dan hajat kita supaya kehidupan baki kita ini dalam keadaan Allah susun satu yang lebih baik, lebih strategik dan lebih terjamin bila mana kita niat. Allah lah yang menentukan, menyusun satu garis pandan kehidupan kita ini, dan insya-Allah dengan pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya tentulah kita semua bergantung harap kepada Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka saya tutup dengan satu nukilan di antara nukilan kata-kata daripada Dr. Ain Abdullah Al-Qarni ini, iaitu apa? Dr. Ain Abdullah Al-Qarni mengatakan orang yang ahli dan pakar dalam bidang-bidang tertentu tidak hanya belajar di bangku sekolah sahaja, tetapi mereka juga menyelami kehidupan di alam pembelajaran seterusnya, mempraktikkannya dengan bekerja di lapangan yang dapat memproduksikan barangan. Maknanya bukan sekadar dia belajar di bangku sekolah saja, tetapi dia menyelami, dia merealisasikan ilmu dia pada lapangan umat kehidupan manusia ini. Dan dia mempraktikkan sedapat mungkin apa yang telah dia tuntut ilmu itu, kemudian dia mempraktikkan dengan gaya bekerja, lifestyle-nya di lapangan untuk dia majukan lagi kehidupan dia dengan dia memproduksikan barangan yang dia ada. Maksudnya nilai diri kita ini ada nilai tambah bila mana kita guna pakai maknanya ilmu yang telah kita tuntut di bangku sekolah lagi, sekolah rendah, sekolah menengah, semuanya itu membantu sebenarnya. Membantu dari segi apa? Dari segi maknanya latihan demi latihan, kemudian kita insya-Allah sampai satu peringkat kita menempuh pengalaman demi pengalaman. Ada billionaire yang sebelum ini mereka juga mengalami, orang yang sama juga mengalami susut nilai harta, maknanya ada rebah dalam perniagaan, ada
jatuh bangun dalam perniagaan, ada jatuh bangun dalam industri dan sebagainya, maupun jatuh bangun dalam bidang, apatah lagi yang saya dan antara kita yang kita kena hati-hati, jatuh bangun, jatuhnya futur kita, lemah lolai kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam merealisasikan kita sebagai hamba Allah. Bukan hamba kepada syaitan, bukan hamba kepada nafsu syahwah, bukan hamba kepada pengaruh madiyah, kebendaan dan sebagainya. Subhana rabbiyal azim. Apabila anda mahu menjadi seorang yang pakar dalam bidang ilmu, kerjaya dan profesion tertentu, maka ceburkanlah diri anda ke dalamnya dan menyelamlah di dalamnya. Cintailah bidang itu sepenuh hatimu, kerana manusia dalam masalah cinta sangat beraneka ragam. Ini nukilan untuk pagi ini berdasarkan kata-kata Dr. Ain Abdullah Al-Qarni ini, menyatakan satu ingatan kepada saya dan di antara kita. Apabila anda mahu menjadi seorang yang pakar dalam bidang ilmu ataupun kerjaya tertentu dan profession tertentu, maka ceburkanlah diri anda ke dalamnya dan menyelamlah di dalamnya. Maknanya kita kena selami apa yang kita telah ceburi dalam perniagaan, mana-mana perniagaan, termasuk perniagaan yang masa kini, perniagaan online marketing, Facebook dan sebagainya, macam-macam lah. Maknanya gerak kerja yang boleh kita usaha bangunkan nilai diri ini. Maka bidang yang sebenarnya bila mana kita mendapat petunjuk Allah, kita ada ilmu dan satu bidang itu untuk maslahat keperluan umat, hatta paling tidak pun untuk pembangunan diri kita sendiri, kemudian terpakai pada ahli keluarga kita manfaat. Kerana sesiapa yang keluar rumah di waktu pagi, dia niat bukan sekadar untuk mencari nafkah pada diri dia sendiri, kerana ada tanggungjawab pada diri sendiri, maupun tanggungjawab kepada ahli keluarga, maupun maknanya dalam masa yang sama dia bangunkan nilai potensi dirinya, dia boleh membantu, menyumbang, bukan sekadar maknanya mengeluarkan zakat, tetapi dia boleh bersedekah, bukan sekadar bersedekah, tapi dia boleh menginfakkan sebahagian daripada hartanya. Ini orang yang maknanya subhanallah, tanda-tanda maknanya bila mana Allah kuatkan hatinya dengan maknanya dengan ilmu daripada Allah, ilham yang baik daripada Allah. Dan kita semua bukan sekadar ilham datang kepada kita, tetapi dengan taufik dan hidayah Allah akan bantu saya di antara kita ini untuk mencapai maksud kehidupan dengan mana-mana bidang yang kita ceburi, kita fokus. Kerana dalam masalah cinta macam-macam beragam percintaan ini dan sebagainya. Begitulah kehidupan kita, macam-macam beragam, sehingga Allah nyatakan inna sa'yakum lasyatta, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha manusia itu bermacam-macam, beragam-ragam, beraneka ragam. Ada yang begitu, ada yang begini, ada yang bercita-cita, ada yang berangan-angan, ada yang maknanya bersungguh, ada yang kurang sungguh. Yang kurang sungguh, seumpama saya di antara kita ni, kita naikkan potensi. Jadi maksud pada pagi ni untuk maknanya kita motivasikan, minta Allah bangkitkan nilai potensi pada hati dan fikiran kita. InsyaAllah kita bangunkan nilai tambah setelah kita mengharungi dalam Ramadan. Maka bulan Syawal ini, penghujung bicara pada pagi ini, sesiapa yang belum menunaikan satu sunnah, iaitu sunnah berpuasa di bulan Syawal dengan bilangan 6 hari, tak kira lelaki maupun muslimat, muslimin, muslimah, maka kalian boleh usaha lakukan. Kerana pada hari ini, sebagai satu ingatan, ini hari ke-19 Syawal. Maknanya ada lebih kurang 10 hari saja lagi untuk kita menempuh Syawal ini. Jadi ada orang sebut, ada satu keadaan, maknanya oleh kerana ustaz dah berpuasa sebulan, maka raya pun sebulan. Apatah lagi baru semalam tempoh PKPP. Tu dia yang baru pula. Sebelum ni bersyarat, lepas yang sekarang ni maknanya pemulihan. Pemulihan apa sebenarnya? Pemulihan untuk kita
walaupun diberi rentas negeri dan sebagainya, namun kita dengan ilmu kita beramal, insya-Allah di mana saja kita berada kita manfaatkan sebaiknya. Walaupun ada yang bekerja di rumah maupun di luar lapangan dan sebagainya, kita niat semua itu kita lakukan untuk meraih redha Allah. Nilai tambah sebagai satu ibadah dalam kehidupan, insya-Allah kita tidak akan rugi. Demo nak pergi mana, kahwin nak pergi mana pun, lah gilah. Silakanlah, tapi dengan maksud, dengan niat. Kita tahu apa yang kita ceburi bidang itu, kadang-kadang ada pada satu orang tu dia boleh buat 3, 4, 5 dalam satu. Bagaimana Rasulullah SAW bukan sekadar sebagai Nabi dan Rasul saja, tapi Rasulullah juga maknanya sebagai imam yang terbaik, sebagai suami yang terbaik, sebagai maknanya ahli perniagaan yang terbaik, sebagai tokoh perubatan yang terbaik, doktor, tabib yang terbaik, tokoh mu'alish yang terbaik adalah baginda Nabi SAW. Dan apatah lagi tokoh dakwah, penyampaian risalah agama Allah sebagai yang terbaik, ataupun bagaimana maknanya Rasulullah memiliki credibility yang begitu sempurna. Wa innaka la'ala khuluqil azim, sesungguhnya pada diri engkau yakni Muhammad adalah mempunyai akhlak yang agung, yang terpuji, yang terbaik. Subhana rabbil azim. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak bicara pada pagi ini, mudah-mudahan saya dan kita semua mendapat manfaat daripada ilmu perkongsian daripada Dr. Ain Abdullah Al-Qarni ini. InsyaAllah ilmu itu tentulah ilham yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ulang sebut, bagi sesiapa yang belum menyempurnakan puasa 6 hari di bulan Syawal, siru ala barakatillah, usahalah, terutamanya tak kira muslimin maupun muslimat, yang terbaik muslimat kalau walaupun dah qada 6 hari, dengan niat qada 6 hari dalam bulan Syawal ini, elok juga, aulawiyat juga maknanya antuna, maknanya puasa 6 hari, 6 hari lagi, 6 hari lagi. Itu bukan sekadar package, tapi maknanya suatu kesungguhan. Dan segi yang mana aulawiyatnya, maknanya yang niat tu insya-Allah Allah akan hisap dalam masa yang sama. Kita qada apa yang kita bagi muslimat yang uzur syar'i ketika dalam bulan Ramadan, maka dia boleh dua pilihan, maknanya salah satu di antara pilihan yang aulawiyatnya, dalam masa yang sama dia qada, dalam masa yang sama dia puasa beberapa hari, terutama dia sempurnakan puasa qada dia dalam bulan Syawal ini. Jadi mendapati dengan maknanya maksud 6 hari berpuasa, namun demikian di bulan Syawal itu, namun demikian dia boleh meneruskan puasa sebagai puasa sunnah dalam bulan Syawal ini dengan bilangan-bilangan hari yang dimaksudkan 6 hari itu. Wallahu a'lam. Dan apatah lagi juga amalan-amalan seumpama membaca Al-Quran perlu diistiqamahkan, termasuk zikir kepada Allah di waktu pagi, petang dan malam. Kita berdoa menjadi ahlullah. Mudah-mudahan di antara kita Allah martabatkan terkelompok sebagai ahli parti apa? Parti Hizbullah, parti Allah, yakni ahlu Al-Quran, termasuklah ahlu ilmu. Bila sandarannya daripada ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, maka potensi ahlullah itu Allah Subhanahu Wa Taala ambil kira sebagai dia sedang memandang saya dan kita semua, apakah layak kita ini termasuk dalam kategori ahli Allah itu. Ahli Allah ini apa? Iaitu mereka yang beramal, beriman, memperjuangkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalam kehidupannya, merupakan satu agenda untuk dia merealisasikan segala apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Taib, itu sekadar ini saja. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Barakallahu fikum. Siru ala barakatillah. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi